Okey, cikgu nak. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, kita dah ada 8 orang yang dah masuk. Okey, dan cikgu dah letakkan jawapan untuk bab 5 elektronik. Okey, siapa yang baru masuk tu boleh check. Okey, kemudian bagi jumlah kamu betul dekat ruangan chat. Okey, so seorang lagi tak masuk. Okey, Syahmi 9. Okey, Gugen 12. Okey, Hadi 10. Okey, yang lain? Okey, Alia 7. Masura 10. Adriana 8. Ika? Okey, kita tengok yang lelaki dapat markah tinggi perempuan dapat markah yang rendah. Okey, Ali berapa Ali? Baru nak check Okey, so cikgu tengok soalan ni macam taklah susah sangat. Okey, ada yang tinggal tak apa ke? Okey, berapa je? Berapa yang betul yang kamu buat? Lima. Okey. Okey, Ali 7. Okey, okey, paling tinggi Google lah kan 12. Okey. Kalau kamu buat betul-betul lah kan. Okey, kamu tengok dari mula. Okey, mungkin ada yang tak sempat buat kot. Okey. Soalan ni taklah susah sangat Cikgu rasa kalau antara semua topik pun elektronik ni satu topik yang mudah sikit. Okey, dan topik yang seronok lah kot. Okey. Sebab dia alat kan. Okey, jadi dia tak boleh nak tanya soalan tu terlalu trick ke apa, dia tak boleh nak trick sebab dia adalah alat. Okey. Salah satu komponen. Okey, so kita tengok soalan. Elektronik. Okey, kat rumah cikgu ni tengah snowy Snow. Snow tengah turun. Nampak tak ada salji? Okey, kamu typing rain town. Okey, so sebab okey, betul. Okey. Sekarang musim hujan kan? Okey. So cikgu akan buat ulang kaji daripada soalan lagipun elektronik ni dia nota dia tak terlalu banyak Okey, so kita tengok first dari awal. Okey, tajuk yang pertama 5.1 apa? Pancaran termion. Pasal sinar katod kan? Okey, pasal sinar katod. Okey. Okey, so soalan. Raja menunjukkan proses elektron terbebas dari permukaan logam yang dipanaskan. Okey, apakah nama proses ni? Okey, jawapan dia apa? Ni mengingati je. Elektron keluar. Okey, jawapan dia pancaran termion. Okey, ada yang salah ke? Kalau kamu tengok ni pancaran inframerah tak ada kaitan. Aruhan elektron bukan
Perayunan molekul pun tak ada. Mana dia cikgu ajar pasal perayunan molekul? Okay, so kena ingat untuk dia sebenarnya untuk sinar katod, okay, dia ada step dia. Step yang pertama mesti kena ada pancaran termion. Okay, pancaran termion ni maksudnya elektron keluar dari logam bila dipanaskan. Itu step pertama. Okay, dia keluar je, dia tak bergerak lagi. Okay, kemudian yang kedua, dia elektron dia negatif kan. So dia akan tertarik kepada positif. Sebab tu kat sini kita akan letak anode. Anode untuk memecut. Okay, so kat sini ada charge positif. Jadi elektron ni dia akan tertarik ke positif. Bila dia tertarik, okay, dia pun boleh bergerak. Okay. Dan dia akan bergerak dengan V yang tinggi, laju yang tinggi. Okay, bila dia dah bergerak dengan laju yang tinggi, barulah kita panggil sekarang proses yang kedua. Okay, bila dia dah bergerak, kita akan panggil dia, nama dia sinar katod. Okay, Reza masuk dah. Okay, Reza masuk. Okay, hari ni kita nak bincang bab 5 Okay, so proses yang kedua kita ada sinar katod step yang kedua. Sinar katod ni maksudnya elektron dia bergerak dengan laju yang tinggi. Okay, sebab tu dia ada anode memecut. Okay, yang tu dia nak bagi bergerak je, tapi nak spesong benda lain pula. Okay, ni yang asas dia untuk kita hasilkan sinar katod. Okay, faham tak proses dia ni? Okay, first mesti elektron keluar daripada logam bila panas. Kalau tak panas tak boleh dia takkan keluar. Okay, bila dia dah panas, tiba-tiba dia bergerak. Kenapa dia bergerak? Sebab dia tertarik dengan positif. Okay, ada anode ni dia sambung kepada satu VLT yang tinggi, voltan lampau yang tinggi. Dia dapat tenaga daripada VLT ni. Okay, dia bergerak dengan laju tinggi je, maksudnya dia dah jadi sinar katod. Okay, ni proses dia untuk penghasilan sinar katod. Okay, so tengok soalan seterusnya. Okay, ni pun masih berkenaan dengan sinar katod juga. Okay, dalam sebuah tiub sinar katod, tenaga kinetik maksimum ialah 1.32. Berapakah beza keupayaan merintasi anod pemecut dan katod? Okay, maksudnya dia nak V. Okay, V tak tahu. Kemudian kita ada tenaga kinetik. Okay. Tenaga kinetik. Okay, apa rumus yang terlibat? Okay, jadi maksud dia nak V ni kan. Okay, dia dah bagi tenaga kinetik kan. So masukkan je lah 1.32 darab 10 kuasa negatif 15 bersamaan dengan 1.6 darab 10 negatif 19 kali dengan V. Okay, nak dapat V kita, benda ni bahagi ni. Okay, dapat tak? 1.32 darab 10 kuasa 15 bahagi 1.6. Dapat berapa? 8250. Okay, 8250 volt. Okay, tapi kat sini dia bagi mass ni kan, dia mengelirukan. Okay, sebab kita tak guna dalam mass ni sebab dia dah bagi keseluruhan. Terus masuk je sini, betul tak? Okay, tapi kat sini dia bagi mass. Okay, kalau selalu dia bagi mass ni mungkin dia nak laju ke apa ke. Okay, tapi ni dia dah bagi tenaga kinetik dah. Okay, so masukkan je. Siapa betul soalan ni? Okay,
So betul tak cikgu kata dia punya soalan dia akan straight to the point terus apa yang dia nak. Okay. Sebab dia tak boleh nak pusing-pusing soalan tu Sebab dia adalah benda yang dia straight. Okay, fakta dia tu memang straight sebab dia tentang peralatan, komponen. Okay, ni kalau pengiraan dia yang ni jelas selalu kalau untuk ni. Okay, kalau soalan paper 2 saya tulis 8.25 kilovolt. Kamu tak dapat dalam kilovolt kan? Sebab ni volt. Kalau kamu nak buat okay, 8.25. Okay, betul-betul. Kalau point boleh. Okay. Okay, 8.25 kilovolt. Okay, betul. Sebab dia 8,250 volt. Okay, kalau nak tukar kilovolt dia kena jadi point. 8.25. Okay, boleh je sebenarnya. Kalau kilo ni selalunya memang kita guna. Okay. Dekat kalau apa ni tekanan kan, Pascal kan, selalu kita guna kilo Pascal sebab nilai dia terlalu panjang kan. Jadi kita buat dia dalam bentuk kilo, tapi kena betul lah, takut silap pula bila kamu tukar. Okay, next nombor 3. Okay, ni asas dia untuk sinar katod. Okay, yang ni dia test, dia letak palang maltis, bayang itu dipesongkan oleh magnet. Okay, arah pesongan ditentukan dengan menggunakan apa? Okay, so sebenarnya kan shadow ni, bayang palang maltis ni, dia bergerak ke mana tu disebabkan oleh daya kan. Okay, daya yang terhasil. Okay, bila daya kita akan guna, kita nak cari arah daya, kita akan guna tangan kiri Fleming. Okay. Okay, macam mana nak guna dia? Okay, ini arah medan magnet. Okay, kemudian kita ada elektron kan. Okay, cikgu buat warna lain kalau elektron, kita katalah warna hijau. Okay, elektron ke kanan. Elektron lawan dia apa? Arus. Arus arah dia kena kita tak tengok, kita nak tengok daya tu dekat elektron tau. Tapi kalau elektron kanan, maksudnya arus kiri. Sebab arah arus dengan elektron kan bertentangan kan. Okay, so kalau kita buat dalam 3 dimensi, okay, kamu ada medan magnet ke bawah. Kemudian kamu ada arus macam tu. Silap. Arus ke kiri lah kan. Ni arus. Okay, ambil tangan kiri Fleming kamu. B kamu ke bawah. Arus macam tu. Okay, nampak tak? Kamu punya force kamu tolak keluar kertas. Jadi maksudnya palang maltis kamu sekarang, okay, cikgu buat warna ungu. Palang maltis kamu akan bergerak ke sini lah. Dia terkeluar belah sini, dia terpesong ke belah sini. Tu cara dia, kita guna tangan kiri Fleming. Faham tak? Dia boleh juga tanya tahu soalan macam ni. Okay, kita tengok arah arus tu sebenarnya daripada elektron. Sebab elektron kalau elektron ke kanan, arus akan ke kiri. Dia bertentangan. Okay tak? Okay, faham tak macam mana nak guna? Kamu punya tangan kiri Fleming. Okay, sikit. Okay. Kalau untuk tiup palang maltis ni memang tak ada cara lain. Memang tangan kiri. Okay. So kamu tengok je arah dia punya magnet dengan arah elektron. Arah elektron ke kanan, arus akan ke kiri. Okay, dia bertentangan. Okay, sampai betul ni.
Yang ni sebab tanya konsep dia kan, okey. Tapi kalau nanti disuruh cari arah daya tu, kamu kena guna tangan kiri ni. Okey. Okey, nombor 4. Zarah manakah yang terbebas dari permukaan logam apabila dipanaskan pada suhu tinggi? Okey, ingat proton tak boleh bergerak. Okey. Neutron pun tak boleh bergerak. Nukleon ni yang membentuk proton dan neutron. Yang boleh bergerak hanyalah elektron sahaja. Sebab tu elektron dia boleh keluar daripada logam, daripada satu atom. Okey, proton dengan neutron tak boleh. Okey, jadi jawapan dia elektron. Okey, kalau tak ingat je memang elektron, tak ada benda lain. Okey. Seterusnya. Okey, Raja 5 menunjukkan satu simbol elektronik yang mewakili satu komponen elektronik. Okey, apakah nama komponen ni? Okey, siapa betul ni? Okey, takkan tak ingat lagi sampai sekarang. Okey, Syami, Kugan lagi. Okey, yang ni nama dia diode. Okey, kamu kena hafal lah kena hafal komponen dan juga dia punya simbol. Tapi kalau yang famous diode, transistor. Okey, diode dengan transistor memang kamu kena hafal. Okey, nombor 6. Raja 4 menunjukkan satu voltan lampau tinggi VLT yang berbeza disambung kepada plat logam di dalam satu tube pemesongan sinar katod. Okey, ingat kita ada dua tau VLT. Okey, yang pertama ni VLT yang pertama. Okey, VLT 1 ni apa kegunaan dia? Dia letak sini. Cikgu nak tanya ni. Kegunaan dia untuk apa? Siapa tahu? Kalau yang kat sini. Dia nak memesongkan elektron ke? Tengok dia sambung kat mana? Dekat anode pemecut kan? Okay, so sebenarnya VLT 1 ni adalah untuk memecutkan elektron dalam V yang tinggi. Okey, VLT yang kedua kalau kat sini, kamu tengok dia sambung kat mana? Dia sambung kat plat logam. Sebenarnya apa kegunaan VLT 2? Sebagai apa? Dia bagi power kat siapa? Dia bagi tenaga dekat plat logam. Jadi plat logam ni apa kegunaan dia? Untuk memesongkan elektron. Okey, jadi dua VLT ni adalah nilai yang sangat tinggi tau. Kadang-kadang sampai 900 volt. Okey. Sekarang cikgu nak tanya yang ketiga pula. Ini apa dia? Ini apa kegunaan dia? Ini apa? Ini cathode kan kita panggil dia, cathode. Okey, siapa tahu cathode ni apa kegunaan dia? Okey, Kugan, apa kegunaan dia, cathode ni? Tengok dia sambung ke mana? Yang ni kita pakai bateri pun boleh dah, tak perlu nak pakai VLT yang tinggi. Okey, siapa tahu? Okey, apa dia Kugan? No idea. Okey. Okey, kalau VLT ni satu untuk memecutkan elektron, satu lagi untuk memesongkan elektron. Sekarang siapa yang nak panaskan plat logam? Kalau plat logam tak panas, ada tak elektron keluar? Ada tak?
Tak ada. Tak ada lah. So sebenarnya katot ni adalah untuk memanaskan filamen. Ni filamen kan, dia bentuk filamen logam pada suhu tinggi supaya apa? Supaya elektron keluar. Kalau tak ada elektron, nak buat apa pasang VLT kan? Kamu tak ada katot ni langsung tak ada VLT je, tak jadi juga kamu punya sinar katot sebab tak ada elektron. Ni step pertama yang ni sepatutnya. Okay. Okay, kita ada sumber tenaga kat sini. Mungkin rendah je, mungkin dalam 1.5 volt. Okay. Memanaskan filamen logam. Okay. Bila dah ada panas, barulah elektron keluar. Bila elektron keluar, kita letaklah VLT supaya nak pecutkan dia. Okay, ini step kedua. Okay, bila dia dah pecut, kalau dia tak ada pesongan, dia akan lurus je. Sekarang kita nak dia ada pesong. Okay, so kita kenalah ada metal plate untuk pesongkan dia. So ni dia punya step yang ketiga. Okay, kita kena sambung juga dekat VLT supaya metal plate ni boleh memesongkan elektron. Okay, faham tak proses itu? Kamu jangan letak VLT je tapi tak ada, Faham, tak faham. letak sumber dekat katot tu. Kalau tak elektron tak ada, buat apa? Tak ada kegunaan lah. Okay. Okay, so soalan ni dia kata pernyataan manakah yang betul? Okay, tengok ni. Mula-mula dia letak 1 kilovolt. Kemudian dia ganti dengan 3 kilovolt. Maksudnya voltan dia tinggi lah kan? Okay, bila voltan tinggi, kuasa pemesongan ni pun tinggi jugalah. Okay, so kita tengok jawapan. Penambahan VLT akan menambahkan pemesongan sinar katot. Betul tak? Okay. Katalah sebelum ni kalau satu je dia terpesong macam ni je. Okay. Tiba-tiba kita tambah 3 kilovolt. Jadi dia pesong lebih kan? Okay. So betul lah kan? A. Kalau B, penambahan VLT mengurangkan pemesongan sinar katot. So salah lah, dia terbalik. VLT mengurangkan tenaga kinetik. Salah juga sebab tadi EV sama dengan E kinetik kan? Berkadar terus. Kalau voltan tinggi, kinetik pun tinggi. Berkadar terus. Okay, so sini salah. VLT akan mengurangkan tenaga keupayaan elektron. Okay, salah juga sebab kalau tenaga kinetik tinggi, keupayaan pun tinggi. Okay, boleh tak Kugan? Kamu jawab apa soalan ni? Jawab apa? D. Okay, yang lain betul lah. Okay. Salah. Salah juga. Kamu jawab apa Syami? Dia tak buat. Saya jawab C. C. So sini tengok sini. Dia punya persamaan dia. Okay, tapi sebenarnya yang penting kamu kena faham ni proses ni dulu. Okay, siapa yang faham angkat tangan? Yang cikgu explain tadi. Step by step dia. Ali ada tak? Okay. Reza, okay. Okay, dia sebab dia komponen kan nampak kompleks. Tapi sebenarnya tajuk ni yang mudah bagi cikgu. Okay, seterusnya. Okay, Raja 5 menunjukkan 1 liter elektrik diode pemancar DPC. Okay, dia guna diode juga tau. Untuk jadi lampu dia ni selalu letak mentol kan. Tapi dia letak diode juga. Tidak menyala. Okay, so macam mana nak bagi menyala? Okay, so kita tengok sekarang ni kenapa dia tak menyala sebab
Okey. Kalau diode, kalau dekat ada garis ni, ini terminal apa? Yang ada garisan. Negatif. Ini positif. Okey. Negatif dengan positif, pincang apa? Negatif jumpa positif. Pincang songsang. Bila pincang songsang pun dia tak arus lalu. Okey, arus pergi sini, sampai sini dia tak boleh lalu. Dia stop. Okey, sebab itulah lampu ni tak menyala. Betul tak? Okey. Arus jalan kat sini. Okey, tak boleh sebab pincang songsang. Okey, macam mana nak bagi pincang hadapan? Bagi boleh lalu. Macam mana Syami? Kena terbalikkan kutub diode. Terbalikkan diode. Okey, so katalah diode kamu sekarang macam ni. Cikgu letak warna biru kan macam ni. Okey. Okey, so sekarang ini terminal positif, ini negatif. Tengok ni, positif jumpa positif, negatif jumpa negatif. Barulah dia jadi pincang apa? Pincang depan. hadapan. Okay, forward bias. Okay, so sekarang ni, okay, so betul lah A, kutub diode diterbalikkan. Okay, kutub DPC diterbalikkan. Positif pergi negatif. Negatif pergi kat positif. So, dia tak boleh juga menyala sebab dia dah jadi pincang songsang. Okey, kutub bateri diterbalikkan. Selalunya kita buat dua tau kalau kita nak bagi ni tukar kutub diode ataupun kutub bateri. Okey. Okey, kita tengok ni. Kalau kutub bateri dan kutub diode diterbalikkan, dua-dua diterbalikkan, dia tak jadi apa-apa lah kan. Dia ada perubahan lah kan. Dia akan sama juga jadi pincang songsang. Okey. So sekarang cikgu tanya ni, kenapa kutub bateri diterbalikkan salah? Okay, selalunya kita boleh buat dua tu lah, sama ada kita terbalikkan yang ni ataupun terbalikkan bateri. Tapi kenapa soalan ni kalau terbalikkan bateri jadi salah? Siapa boleh jawab? Ni, kita terbalikkan dia. Okay, sini jadi negatif, sini jadi positif. Okay, kalau kamu ubah kutub bateri, first untuk diode ni betul lah jadi pincang hadapan kan, sebab negatif dengan negatif, positif dengan positif, betul. Tapi dia dengan diode yang kedua jadi apa? Positif, negatif. Positif, negatif. So kat sini pula dia jadi pincang songsang. Jadi dia tetap juga tak menyala. Jadi dalam keadaan ni kamu cuma boleh tukar yang ni je, kutub ni je. Okay, baru jadi pincang hadapan. Okay, faham tak apa yang cikgu explain ni? Faham. Yang lain? Okay, yang lain senyap je. Ataupun kamu tak suka tajuk ni? Mas Surah, okey tak? Okey. Cikgu rasa kalau yang yang banyak salah tu dia tak suka tajuk ni. Tapi sebenarnya tajuk ni yang paling simple. Okey, kalau dulu pun cikgu suruh budak cikgu jawab soalan elektronik dulu tau. Okey, selalunya kalau dulu adalah dalam 5 soalan juga. Okey, 4 atau 5 soalan elektronik. Dan memang membantulah soalan elektronik ni. Okey, jadi siapa yang tak suka tajuk ni, tolong ubah pendirian kamu kena suka tajuk ni. Okey. Okey, seterusnya.
Okey, Raja 6 menunjukkan 1 liter rektifikasi arus ulang-alik. Okey, rektifikasi. Tengok rektifikasi ni rektifikasi apa? Gelombang separuh ke gelombang penuh? Gelombang penuh. Okey. Okay, sorry, dah lambat dah ni. Okey, kalau dia ada 4 macam ni, ini adalah gelombang penuh Ini adalah rektifikasi gelombang penuh. Gelombang penuh ni maksudnya dia kena rapat-rapat. Dia tak boleh jauh. Okey. Kalau ada satu diod je, barulah gelombang separuh. Gelombang separuh ni maksudnya apa? Kita akan dapat graf dia jarak. Okey, faham tak beza gelombang penuh dengan separuh? Okey, lepas tu dia ada kapasitor pula. Kapasitor ni dia meratakan arus. Okey, so kita tengok mana jawapan yang betul. Kalau A betul tak? Salah sebab dia adalah gelombang separuh. Kita tadi kan gelombang penuh. Okey, ini pun salah juga. Walaupun dia ada kapasitor, ni maksudnya ada kapasitor tapi dia gelombang separuh. Okey, C betul dah gelombang penuh. Tapi kita ada kapasitor. Kapasitor kan ratakan arus. Okey, so sepatutnya dia kena ada macam ni. Okey, so yang betul D lah. Baru memenuhi kriteria. Okey. Okey, so gelombang penuh dan juga ada kapasitor, dia meratakan arus. Okey, siapa betul soalan ni? Mastura, Hadi. Okey, bagus ni kamu tahu lah beza dia Okey, Reza okey tak Reza? Okay, tajuk ni dia banyak benda kan kamu kena tahu tapi soalan dia akan direct lah kepada apa yang kamu baca. Macam tu. Okay, nombor 9, transistor. Okay, yang ni pun mesti kamu hafal dah kan. Okay, first kalau tak ingat sangat lah, kamu ingat tengah ni dulu mesti tapak. Okay, tengah mesti tapak. Okay, kat sini pengumpul, kat sini pengeluar. Okey, ini masuk ke dalam maksudnya dia adalah transistor apa? PNP. Okey, simbol dia ni. Sebab anak panah ke dalam, PNP. Kalau anak panah keluar, NPN. Okey, so pengumpul, tapak, pengeluar. Okey, bawah dia mesti pengeluar. Okey, kemudian dia tanya apa? Okey, sekarang dia buat auto switch. Okey, vital bertransistor. Berapakah bacaan V2 apabila V1 ialah 1.5? Okey, so ramai yang tak faham kan macam mana nak kira macam ni kan. Okey, yang ni kamu tengok ni. Sebenarnya tengok ni 6 volt dengan ni selari ke sesiri? Selari kan? Selari. Ini dengan ini. Okay. Okay, bila selari, V dia sama tau. Kalau sini 6 volt, dari hujung sini ke hujung sini 6 volt, maksudnya dari hujung sini ke hujung sini pun 6 volt juga. Okay, so kalau dia kata V1 ni dah 1.5, berapa V2? Saya nak cari V2. Maksudnya V1 tambah V2 sama dengan 6. 1.5 tambah V2 tak tahu sama dengan 6. So V2 sama dengan 6 tolak 1.5. So dapat 4.5 volt. Okay. Kamu janganlah susah-susah nak kira, rasa macam mana nak kira. Okay. Ingat ni je. Dia sama. Okay.
Dia maksudnya adalah beza keupayaan yang merentasi dari titik A ke titik B. Sama juga, ini pun titik A ke titik B. Okay, siapa salah soalan ni? Syami salah. Okay, so ingat Syami lepas ni macam ni je. Kalau dia nak tanya voltan. Okay. Kalau dia tanya voltan tapak baru lain. Voltan tapak dia ada rumus kan. Okay. Tengok nombor 11. Okay, dia buat auto switch juga. Okay, apakah nilai beza keupayaan V apabila VT 3 volt, V1 5. Okay, nampak tak berkaitan dengan soalan tadi? Ini 3, ini 5. Berapa V ni? 8. Berapa? 8 lah kan, sebab dia dari satu titik ke titik yang sama. Okay, ini adalah voltan yang merentasi. Sama. Okay, so kat sini kalau 8, kat sini pun 8. Okay, faham tak? Yang perempuan yang faham tak? Selalunya budak perempuan dia susah sikit nak faham ni, elektronik ni. Okay, sebab dia tak boleh nak tengok straight to the point. Okay, perempuan kan dia kalau fikir kan dia kona-kona kan. Okay, tapi untuk elektronik ni tak payah kona-kona. Kamu faham dia straight tu je. Macam mana susunan dia ni pun semua sudah. Okay, dia tak ada kebat-kebat Okay, seterusnya. Okay, nilai arus yang mengalir melalui sebuah transistor. Okay, ingat tak rumus skala transistor apa? IC tambah IB sama dengan IE. Ni persamaan dia Dan IB dia adalah sangat kecil daripada IC. Ni dua ni kamu kena ingat untuk transistor. Okey, jadi kalau macam ni boleh tak kira E dia punya IB? E kita tahu. Boleh kira tak? Boleh. Boleh, iaitu IB sama dengan apa? 2 miliampere tolak 1.98 miliampere. Ingat dia ada mili tu. Okey. Dia ada miliampere tu. Jadi kena tekan kalkulator tu 10 kuasa negatif 3. So dapat berapa? Kosong point 02. 0.002 ke? Okey, 0.02 miliampere. Okey, so tak payahlah kamu nak tukar mili tu berapa. Okey, betul. 0.02 miliampere. Okey, boleh ingat tak rumus ni? Boleh. Siapa betul soalan ni? Senang je kan ni? Okey, Ika kamu banyak tak siap tu sebab kamu tak tahu nak buat So kamu tinggal. No time. Okay, tak reti formula. Okay, elektronik tak banyak pun formula dia. Okay, yang pertama tadi yang pasal kira tenaga kinetik tu. Lepas tu yang ni. Okay, kemudian yang rumus nak kira voltan tapak. Okay, lepas tu tajuk diode. Auto switch semua tu tak ada kan. Okay, yang tu je lah nak guna rumus. Okay, next soalan. Okay, Raja 11 menunjukkan 1 liter elektrik. Apakah function transistor dalam ni? Okay, kalau yang ni apa? Apa dia? Okay, ingat transistor dia ada dua je tau. Dia ada dua je kegunaan. Yang pertama sebagai switch auto
automatik, sama ada tak kisahlah lampu ke ataupun pengera kebakaran ke, sebab dia guna apa panggil? Termistor. Okay, switch auto ni maksudnya yang pertama dia boleh guna PPC, perintah peka cahaya, ataupun yang kedua dia boleh guna termistor. Okay, yang kedua dia sebagai rectifier, amplifier. Okay, apa maksud amplifier? Pengganda arus. Okay, contoh amplifier ni macam kalau PA system. PA system tu dia ada satu alat kan, kamu connect, lepas tu kamu pusing dia. Bila pusing jadi kuat, maksimum. Sebenarnya yang tu amplifier lah. Kamu cakap dekat mic slow je kan, tapi dekat dekat speaker jadi kuat. Kenapa? Sebab dia sambung kat amplifier dulu. Okay, selalu kat PA system lah amplifier ni. Untuk yang kita nak kena buat kuat lah, macam perhimpunan ke ataupun konsert ke. Okay, so dia dua je. So kalau susunan dia macam ni nama dia switch auto. Okay, switch auto kalau sambungkan macam tu. Rectifier salah, transistor tak boleh buat rectifier. Transistor sebagai pembahagi voltan pun salah juga. Okay, pembahagi voltan kita ialah perintang, sebab tu kita letak perintang. Penguat arus. Okay, penguat arus ni betul kita guna transistor, tapi dia punya litar bukan macam ni. Siapa tahu macam mana litar dia untuk penguat arus? Kalau penguat arus, dia punya litar dia okay, cikgu ambil warna hitam. Okay, cikgu padam ni. Dia tak dot yang ni tahu. Kalau penguat arus, dia macam ni je. Okay, lepas tu kat sini dia bukan letak PPC, dia letak perintah. Dia kalau bentuk macam ni barulah penguat arus. Okay, pernah nampak tak litar dia macam mana? Nanti kamu tengok balik macam mana litar penguat arus. Okay, tapi transistor ni memang dua je kegunaan dia, switch auto ataupun amplifier. Okay, itu untuk peringkat kamu lah SPM, kamu belajar takat ni je dulu. Okay, dia ada banyak lagi sebenarnya function dia, tapi untuk SPM kamu belajar dua je, switch auto dan juga amplifier. Okay Okay, understand? Faham? Faham. Okay, next 14. Ni. Ni lah macam penguat arus. Okay, penguat arus macam ni. Okay, dia mesti pincang. Ni tengok ni, negatif. Okay, susah-susah je cikgu kat bawah ada kan. Okay, ni nampak tak negatif dengan negatif. Kat sini dia mesti pincang depan sambungan dia. Okay. Baru boleh arus ni lalu, arus tapak lalu. Okay, so penguat arus ni, penguat arus ni lah yang kamu kena guna persamaan IC tambah IB sama dengan IE, dan IB adalah sangat-sangat kecil daripada IC. Sebab nak cari gandaan, okay, apatah simbol gandaan Gandaan adalah IC per IB. Nilai besar bahagi nilai kecil, apa kita dapat? Okay, besar bahagi kecil, kita akan dapat apa? Gandaan yang sangat-sangat besar lah kan, berkali-kali ganda lah. Sebab tu dia jadi pengganda arus. Okay, so kalau kita nak buat perbandingan antara IB, IC dengan IE, siapa paling kecil, siapa paling besar, macam mana? So mestilah IB kan paling kecil. Kemudian IC. Paling besar adalah IE.
Okey, sekarang cikgu nak tanya kamu, kenapa IE paling besar? Cikgu, kenapa bukan IC Saya paling besar? tambah. Apa Kugan? Kenapa bukan IC paling besar? Sebab Okey. dia kan kena tambah dengan IB. Kan. Okey. Betul ya jawapan Syami. Kenapa IE paling besar? Sebab IE adalah IB tambah IC. Walaupun okey, benda tu saya sikit, terbalikan tapi C dengan E. walaupun benda tu sikit, tapi dia tambah nilai yang dia tetap bertambah kan. Jadi IE tu paling besar lah. Okay, boleh Kugan? Sebab kat sini IE adalah pengeluar. Pengeluar adalah arus pengumpul campur arus tapak. Okay, dia keluar kat sini. Sebab tu dia paling besar. Okay, IC dapat daripada bateri kan. Lepas tu campur dengan IB. Dia IE lah paling besar. Boleh Kugan? Okey tak? Yang lain-lain okey tak? Ada soalan tak nak tanya? Okey. Okey, daripada persamaan ni kamu boleh jawab banyak soalan kan? Okey. Yang ni adalah litar untuk pengganda arus. Okey, 15 menunjukkan satu litar transistor yang digunakan untuk menghidupkan penyaman udara. Keadaan manakah yang dapat menghidupkan penyaman udara itu? Okey, nak jawab soalan ni, kamu kena tahu dulu apakah syarat termistor. Okey, syarat termistor apa? Kalau suhu tinggi, rintangan rendah. Suhu rendah, rintangan tinggi. Okey, ini step yang pertama, syarat termistor. Okey, yang kedua, untuk transistor aktif, transistor ni kalau nak on, apa yang kita nak? Kita nak mesti VB tinggi lah kan? Okay, kat sini VB. Okay, nak VB tinggi mestilah rintangan dekat B kena tinggi. Bila rintangan tinggi, VB tinggi, IB pun tinggi. Bila IB tinggi, on. Transistor pun on. Okay, jadi bila masa VB tu nak jadi tinggi? Cikgu nak tanya. Suhu rendah. Okay, suhu rendah. Suhu rendah, rintangan tinggi. Okay, sebelum kita tengok syarat ni pun, kamu tengok sini Kalau kamu nak VB ni tinggi, kamu kena rintangan kat sini tinggi kan? Bila rintangan bawah tinggi, atas ni mesti kenapa? Kena rintangan rendah, barulah dia boleh ni. Dia tak boleh dua-dua tinggi tau. Dia sebenarnya, dia pembahagi voltan ni, dia mesti kena satu tinggi, satu rendah. Tapi nak bagi on, mesti kena kat bawah tinggi. Rintangan kena tinggi kat bawah. Jadi bila syarat termistor kata, bila suhu tinggi, rintangan rendah, maksudnya kita nak cari rintangan rendah lah kat atas. Bila rintangan rendah kat atas, rintangan tinggi kat bawah. Bila tinggi kat bawah, barulah on. Jadi masa bila ni on? Masa suhu tinggi. Okay, jadi betul lah kan kalau alarm kebakaran dia akan bunyi bila suhu tinggi kan, bila terbakar. Okay, so keadaan mana yang dapat menghidupkan penyaman udara itu? Apabila suhu termistor rendah. Salah kan? Sebab rintangan tinggi. Termistor tinggi. Betul, sebab rintangan akan jadi rendah. Voltan tapak tinggi, betul sebab VB. Kita nak VB tinggi, baru dia akan on. Voltan tapak rendah, salah. Okay, so 2 dan 3. Okay, sekarang cikgu nak tanya kamu ni, faham tak macam mana termistor ni berfungsi? Okay, dia Faham. apa-apa pun, okay cikgu ulang balik. Apa-apa pun untuk dia on, dekat sini kena tinggi. Okay.
Okey, bila dia tinggi, automatik kat sini akan jadi rendah. Dia tak boleh dua-dua tinggi tau. Dia akan, sebab yang ni dia adalah perintah boleh laras. Okey, dia auto, dia rendah, dia boleh jadi tinggi. Kalau atas rendah, bawah tinggi. Kalau atas tinggi, bawah rendah. Sebab tu masa suhu rendah, dia tak berbunyi, dia tak on. Okey, sebab masa tu sejuk. Bila sejuk rintangan tinggi, so automatik kat sini R tinggi, bawah akan jadi rendah. Faham? Faham. Okay, Syami je faham. Hadi faham tak? Okay. Okay, ataupun cikgu suruh buat apa? Hafalkan. Kalau guna PPC yang pertama, PPC kena duduk mana? PPC kena duduk mana? Atas ke bawah? Kat bawah ataupun litar tapak. Okay? Kalau dia bagi termister kena duduk mana? Kena duduk atas. Okay, maksudnya bukan dekat litar tapak. Okay? Okay, boleh? Reza okay? So bila dah kita bincang ni, kamu rasa senang ke susah tajuk elektronik? Senang ke susah? Cik Reza kata okay, Boleh okay tahan. sikit. Okay, tapi selalunya pelajar lelaki lah dia cepat dapat sikit bab-bab macam ni, bab elektrik, elektromagnet, elektronik. Pelajar perempuan dia macam susah sikit nak faham. Memang selalunya macam tu lah. Okay. Okay, dalam 40 soalan maybe soalan elektronik ada dalam 3 soalan lah kot. Okay, sebab kamu dah banyak bab sekarang. Kalau dulu bab tak banyak, lepas tu soalan banyak 50 kan, dapat juga 5 soalan. Okay, dan kalau cikgu memang selalu suruh budak jawab dulu soalan elektronik sebab dia banyak membantu sebenarnya.